Soalan nombor 7 ni, pattern soalan dia memberi equation, equation X kat sini. Kalau kita tengok dalam soalan apabila dia bagi yang pattern equation macam ni, so you kena tahulah bentuk equation asas dia. Itu dia punya situasi dia. So kalau kita tengok soalan ni, the displacement of a particle oscillating in simple harmonic motion is given as x equal to 4 sine 10 pi t, where x is measured in cm and t in second. So dia dah bagi equation tersebut dalam bentuk x sama dengan 4 sine 10 pi t. So dia kata find the maximum velocity of the particle, find the velocity of particle when x is equal to 3 cm, and sketch a graph of velocity v against time t for the particle. So sekarang ni dia nak kita cari semua berkaitan dengan velocity. So daripada sini x 4 sin 10 pi t ni, maka kita kena tukar dia kepada velocity punya equation dulu supaya awak nampak dia punya situasi dia. So daripada x equal to 4 sin 10 pi t ni, kita tahu untuk dapatkan velocity kita perlu buat pembezaan derivation kat situ. So kita akan dapat v sama dengan 4 darab dengan 10 pi cos 10 pi t. Itu dia punya keadaan dia. So daripada sini macam mana kita tahu benda tu ialah berdasarkan kepada basic equation v is equal to a omega cos omega t. So daripada basic equation ni. Dan kat mana kita dapat A dengan omega tu? Daripada sini. Sebab kita tahu basic equation untuk X ialah X equal to A sin omega T. Dan kita dapati bahawa A ialah 4, omega adalah 10. Itu yang basic yang awak kena tahulah daripada equation yang diberikan. So daripada situ apabila kita dah tahu, so basic equation untuk velocity adalah A omega cos omega T. Maka kita substitute sajalah A 4 omega 10 pi dan omega kat sini adalah 10 pi. So kita dapatlah equation untuk velocity. Itu basic yang kita tahu. Maksudnya you tak perlu ingat berkenaan dengan equation mana nak guna. Cuma you tahu fungsi-fungsi setiap benda tu. So daripada situ dia kata maximum velocity. So maksudnya you tahu, okay, when we talk about the maximum velocity, it's happen when the value of this cos omega t ni is equal to 1. Kat situ. So ini adalah V maximum. Daripada sini teruslah kita dapat iaitu 40 pi. So cuma apabila kita ada nilai pi ni, you need to change in number je lah. So maksudnya darab lah 40 darab dengan pi tu berapa. Cuma sekarang ni apabila kita consider pi ni, kita akan gunakan, pastikan you punya apa tu, calculator tu dalam mode radian. Tu dia punya. Terutamanya apabila melibatkan ni lah. Kalau pi ni tak ada masalah lagi. Just tekan calculator, insyaAllah dapat jawapan je lah. Jelas kat situ? Jelas ya. Okay. So, sekarang ni dia kata find the velocity of the particle when x equal to 3 cm. So, ada idea tak? Macam mana kita nak buat? Ada siapa yang nak kongsi idea? Apabila dia kata, oh, x sama dengan 3 cm. Kalau guna formula velocity tu? Ya, velocity. Betul, kita akan guna formula velocity. Tapi yang mana satu? Sebab velocity dia ada, ini satu equation dia. Satu lagi dia ada yang bercerita tentang V sama dengan apa? Omega. Okay, omega
Punca kuasa A power Punca 2 kuasa A kuasa 2 tolak X kuasa 2. kuasa 2. Kan? So kita guna yang ni terus. Sebab apa? Sebab amplitude kita dah tahu, omega kita dah tahu dan kita pun diberi pada jarak X. Ni, jarak X ni. Cuma hati-hati di sini, tengok, Alhamdulillah kat sini dia cm, ini pun cm. So tak ada masalah. Tapi kalau yang ni awak dah tukar 4 ni tadi, kalau sini awak ataupun dalam ni dia kata yang 4 tu adalah meter, so hati-hatilah situasi dia. So kat sini unit dia adalah cm dan cm. So maksudnya semua dalam jawapan kita ni nanti kalau melibatkan V ni pun, V ni sekarang unit dia adalah cm S negatif 1. Sebab apa? Sebab kita tak tukar lah kalau you ambil 4. Tapi kalau you dah tukar 4 ni, so kat sini hati-hati, you kena tukar kepada 0.03 meter. Jelas kan kat situ? Sebab dekat unit je. So ni, hati-hati dekat unit. Boleh? So punya gantilah. Omega semua sudah dapat. Unit dia akan jadi cm S negatif 1 pada jarak X sama dengan 3. Okey. Jelas kat situ? Jelas ya. Okay, good. So, now we go to the sketch a graph of velocity against time. So, when we talk about the graph, sekarang ni, dia graph velocity time. So, you terus buat paksi dia. Sini adalah velocity, sini adalah time. So, velocity ni kalau awak nak guna cm, cm lah tulis. Kalau awak dah tukar kepada meter, tukar kepada meter. So, here is we use cm as negatif 1. Dan ini adalah second. Dan kita tengok graf dia, graf V against time. Maka kita tengok, kat sini bentuk dia adalah cos. So, you tahu graf cos tu dia bentuk dia macam ni. So untuk situasi ni, saya cadangkan kepada anda buat ni V dia, V maximum, V minimum kat sini. V amplitude positif dan amplitude negatif kat situ. And then bahagikan kepada 1, 2, 3, 4. So ini adalah period dia. So apa yang you perlu lakukan di sini ialah dapatkan period. Sebab kat sini V maksimum kita dah tahu berdasarkan kepada nilai ni. Nilai ini you letak kembali kat sini. Di sini A omega, sini A omega negatif. Letak label tu, letak nilai. Lepas tu period. Okey, macam mana kita nak cari period? Sebab kita dah tahu nilai omega ni, maka kita boleh cari period. Sebab kita tahu period tu dia berkaitan dengan omega sama dengan 2 pi per t. So maksudnya period sama dengan 2 pi per omega. So you ganti, you dapatlah period dia kat situ. So period dia dalam second. So you letaklah kat sini berapa nilai period yang you dapat tu. Sini period dia. Yang lain-lain tu kalau you nak isi, tak ada masalah. Kalau tak isi pun tak ada masalah. Tetapi apabila kita kata sketch graph, maka graph dia tu mesti label dia betul berserta unit. Ni maksudnya paksi dia V dan unit dia dan T serta unit dia. Lepas tu label dia, okay, ini untuk label paksi dan unit 1 markah. Untuk label ni, maximum velocity dengan maximum velocity negatif dan T ni 1 lagi markah dan bentuk dia ni 1 lagi markah. So dia ada 3 markah kat situ. 1 markah untuk paksi dan label yang betul dan yang kedua ialah untuk label nilai tu yang betul dan yang ketiga bentuk graf. So paling-paling tidak lah, maksudnya you rasa susah sangat, you sepatutnya dapat 2 daripada 3 ni. Mungkin you tersilap kira untuk A omega ataupun untuk period, tapi tak ada masalah. You sepatutnya tak boleh melakukan kesilapan dalam
paksi dia sebab dia dah bagi kat sini. Paksi dia apa. Dan unit you dah tengok dah, you dah guna tu. Jelas So kurang-kurangnya you dapatlah 2 daripada 3 markah tu, paling kurang lah. Kalau tak dapat maksimum lagi bagus. Boleh so ini untuk soalan nombor 7. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, saya faham. Tak ada Okey, alhamdulillah. So kalau keluar pattern soalan macam ni, you kembali kepada asas dia. Kalau x equal to a sin omega t. Kalau v equal to a omega cos omega t. Dan untuk a ialah kalau ni dia akan jadi a negatif a omega square sin omega t. So ingatlah 3 equation tersebut. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 10. 10A ni dia bagi 2 bentuk graf. So daripada graf ni apa yang you boleh dapat maklumat? Itu dia punya situasi. So kita tengok soalan dia. Dia kata the graph in figure 9.2 show a variation of displacement x with time t and velocity v with time t for an object in simple harmonic motion. Determine the frequency of the object. So now we want to find the frequency. So kita nak cari frequency, maksudnya kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu period dia. Okay, so kalau kita tengok kepada situasi ni, apa maklumat yang kita boleh dapat daripada x melawan t ni? X melawan t, maksudnya kalau you bayangkan pendulum macam tu kan. Sini kosong, sini A, sini A. So, apa yang you boleh gambarkan tentang X tu? X tu dia bercerita pasal apa? Dia bercerita pasal pergerakan. Pergerakan daripada mana? Biasanya daripada kosong ke A ataupun A ke kosong ke A. Itu dia punya situasi dia. Pergerakan lah. X tu adalah jarak. So maksud dia berkira pergerakan. So kalau kita tengok kepada graf ni, dia bermula di 2. 2 tu, ini kosong. Ini 2. Bawah tu 2 negatif. Maksudnya kat sini, dia bercerita pasal dia bermula di sini. Dia bergerak daripada pendulum ni, dia mula bergerak. Maksudnya dia berada di maksimum displacement, iaitu di amplitude. So daripada graf ni kita dapat tentukan nilai amplitude dia, iaitu 2. So kita dah dapat, kat sini amplitude sama dengan 2. Okey. 2 apa? 2 ni. Unit dia ada kat situ. 2 meter. Okey, daripada graf yang pertama kita dapat amplitude. So daripada graf yang kedua ni, apa pula yang kita dapat? Kalau kita tengok kat sini, waktu amplitude untuk displacement dia maksimum, tetapi hal laju dia adalah kosong. Maka dekat sini, ini 6 ni dia bercerita pasal apa? So kat sini kita perlu faham konsep pendulum ni ataupun simple harmonic motion. Apabila dia berada di satu tempat atau maksimum kat sini, ni maksimum, apa yang berlaku pada pendulum ni di hujung ni? Dia akan berhenti sekejap sebelum dia patah balik. Itu dia punya situasi dia. Maka di maximum displacement ni ataupun di amplitude, dia akan berhenti sekejap. Itu sebabnya untuk velocity dia dekat sini adalah kosong. Sini maksimum, sini kosong. Itu dia punya maksud dia. Dan maka di sini kita tahu bahawa dia adalah velocity maximum. So velocity maximum bersamaan dengan A omega. Itu dia punya situasi dia. So V itu bersamaan dengan A omega. Dan kita tahu A sama dengan 2 meter. So apa yang kita boleh cari kat sini? Kita boleh dapatkan nilai omega. So apabila kita dapat nilai omega, maka kita boleh dapat nilai T ataupun terus frekuensi. Sebab kita tahu omega dia bersamaan juga dengan 2
pi over t ataupun dia bersamaan 2 pi f. So kita nak cari f, so kita gunalah yang ni. Ni omega. Boleh kat situ. So itu maklumat yang you kena dapatkan lah daripada graf. Maksudnya you kena faham, oh graf ni bercerita pasal apa. Lepas tu mungkin selepas you dapat frekuensi tu, you pun terus boleh dapat period dia sebab berdasarkan kepada situasi ini. So boleh dapat juga period. Jelas untuk graf ni jangan jangan risau sangatlah kalau tengok graf sebab you dah tahu. You dah ada satu maklumat yang orang lain tak ada, iaitu you boleh tengok graf ni yang you nampak apa cerita dia. Cerita di sebalik graf ni. Bukan semua orang boleh cerita. You dah belajar, dah ada ilmu ni, so you boleh cerita. Boleh Boleh, Syah. Okay, good. So sekarang kita tengok yang soalan nombor 10C pula. Kalau kita tengok kat sini, dia bagi graf juga. Tetapi graf apa? Graf F melawan X. Ingat lagi tak? Kalau F lawan X ni, normally kita cerita pasal apa? Kita bercerita pasal Fx ni. Kalau F dengan X, maka kita bercerita pasal daya dengan X. Tapi kat sini, dia bergerak simple harmonic motion. Normally, dia mungkin berkaitan dengan spring. Kalau FF ni, dia mesti melibatkan spring lah biasanya. Sebab kita tahu, based on the Hooke's law, F is equal to negative Kx. So daripada graf ni, apa maklumat yang kita tahu? Oh, kita tahu bahawa apabila daya sebanyak 4 Newton diberikan, pemanjangan dia adalah 0.1. Jika daya 4, negatif 4, 0.1. Cuma sekarang ni kita tahu bahawa, oh, dia bergerak secara simple harmonic motion lah ni. Sebab apabila daya dengan ni, sebab kita tahu bahawa A sama dengan negatif omega X. Sorry. Omega X pula, astagfirullah. Silap. A sama dengan negatif AX. Amplitude dia. So, dan A ni, astagfirullah. Kenapa AX pula? Omega lah. Dah betul dah tadi. A sama dengan negatif omega square. Omega square X. Ini yang baru betul. So A sama dengan negatif omega square X. Dan kalau kita tengok kat sini, ini daya based on the spring. So apa yang kita boleh buat kat sini dia period of oscillation. So apa period oscillation? Maka dia nak cari T dan dia dah bagi situasi ni mass dia 2 kg. Maksudnya force ni displacement X from the object 2 kg simple harmonic motion. So apa maklumat yang kita perlu tahu kat sini? Kita boleh cari apa kat sini? Kita boleh cari Constant. K constant. Kita nak cari period oscillation. Dan kalau kita tengok kat sini, dia ada bercerita pasal daya 4 dengan 0.1 dan dia bagi mass 2 kg. So apa yang kita boleh guna? Perkaitan apa? Sama dengan 2 pi square root m over q. A. Awak nak cari apa tadi? Guna equation apa? Idea. 2 pi 2 pi square root m over q. Square root m over k. Okay. So maksudnya awak nak cari period dia dulu menggunakan equation ni. Maksudnya kita boleh dapatkan k dululah. Gitu maksudnya. Kalau saya cari yang k dulu baru cari. Okay. So awak selesaikan menggunakan
equation ni sebab dia minta period. So kita ada equation period sama dengan 2 pi iaitu bersama dengan mass bahagi dengan K. So kita cari K dulu kan menggunakan equation ni kan. F sama dengan negatif KX pun boleh. So you gantilah dulu kan. F dia 4, X dia adalah negatif 0.1. So awak dapatlah K dia berapa. Lepas tu substitute dalam ni dapat period dia. Boleh juga. Ada lagi idea lain? Ada idea lain? Ini satu idea dah awak dapat nilai K. Akan tak ada idea kot. Okey, cara kedua, awak nampak situasi ni. Ni F sama dengan negatif KX. Dan dia bergerak. So bila dia bergerak, dia dalam keadaan simple harmonic motion tu dia dalam hukum Newton yang kedua bergerak iaitu F equal to ma. Nampak situasi tu? So, daripada sini, kita tahu bahawa A bersamaan dengan negatif omega square X. Negatif omega square X sama dengan M kat sini. So, gantikan sini. So, awak boleh juga dapatkan F sama dengan M omega square X. Macam tu. Dan X dia ni adalah nilai 0.1 dan F dia ni adalah nilai ini. So sini ada negatif lah ni kan. Negatif. So maksudnya bila awak ganti, awak boleh dapatkan omega. Dapatkan omega dulu, lepas tu boleh terus cari T. Pun boleh macam tu. Boleh So ada dua cara lah. Terus nak carikan nilai K dulu, iaitu menggunakan situasi 4 dengan 0.1 tu, gantikan ni F dengan X, so dapatkan nilai K, lepas tu substitute dalam ni pun boleh. Dan satu lagi cara ialah awak jadikan dia sebab dia bergerak dengan simple harmonic motion. Maksudnya dia bergerak. Objek bergerak based on the F equal to ma, dan A dia tu bersamaan dengan negatif omega square X. Maka ganti ni kita dapat omega, lepas tu baru dapat period. Boleh juga macam tu. Boleh Boleh je. Okay, so sekarang ni kita tengok kepada soalan kedua. Dia kata maximum speed of the object. Maximum speed of the object, maka kita tahu V max sama dengan A omega. So kita dah dapat amplitude, kita dah dapat omega yang awak kira dekat sini, ataupun awak dah tahu period, awak boleh dapatkan omega menggunakan 2 pi. Tu kan? So boleh dapat juga. So terus dapat nilai lah. So unit dia kat sini. So kalau kita tengok ini X dia adalah dalam meter. Maka unit dia adalah ms negatif 1. So hati-hati dengan unit tu. Okay. Seterusnya kita tengok untuk soalan nombor 11. Nombor 11 ni. Okey, untuk nombor 11 kita bercerita tentang potential energy. So untuk potential energy ni saya nak you kalau boleh buatlah nota ringkas sikit berkaitan dengan potential energy, berkaitan dengan energy dalam simple harmonic motion ni. Sebab energy dalam simple harmonic motion dia terbahagi kepada dua sahaja, iaitu potential dengan kinetic. Dan di dalam sistem ini, sistem simple harmonic motion ni, dua U dan K ni akan menjadikan nilai energi tu total dia E. So maksudnya sekarang ni, untuk nilai U dan K dia bersamaan dengan E, ataupun E ni dia bersamaan dengan U campur dengan K kat situ. So maksudnya U, kita tengok bahawa dalam sistem, dia mesti dalam sistem sebab dia sistem, maka dia melibatkan potential energy dan kinetic energy.
So you kena tahulah bila masa berlakunya potential energy. Dan kalau kita ambil contoh simple harmonic motion untuk pendulum, maka kita dapati pendulum tu sewaktu dia berada di tengah-tengah ni, dia adalah paling rendah. Dan sewaktu dia berada di hujung ni ataupun hujung sini, dia adalah kawasan yang paling tinggi. Kawasan kedudukan paling tinggi daripada sini. So kalau kita tengok dia punya ni, so dia akan ada satu ketinggian daripada level ni. Tu. Dia ada satu ketinggian H daripada level ini. Maka itu yang menyebabkan potential energy. Kalau sebelum ni awak belajar, oh dia ada ni, maka dia ada sebenarnya mgh kat situ. Tetapi untuk situasi ni, sebab dia bergerak dalam simple harmonic motion, kita dah ada equation dia ialah setengah m omega square A. Sebab apa? Sebab dia melibatkan pada maksimum. Untuk U ni dia melibatkan pada maksimum. Itu dia punya keadaan. Dan untuk K pula, dia adalah setengah M omega square A tolak X. Kenapa A tolak X? Sebab dia adalah hasil perbezaan daripada X tu. Maksudnya dia berada, okey, contoh sini A, sini kosong, maka dia di mana-mana antara A dengan kosong itu. So itu dia kata tolak dengan X. Harap jelas situasi itu. Kita silap. Ada silap ke equation ni? Sekejap. Setengah. Okey, ada silap sikit. Untuk equation ni, setengah M omega square A square. Yang ni pun setengah M omega square A square tolak X square. Sebab dia daripada basic equation amplitude. Apa tu? Balik ya. Setengah M U sama dengan tu. Okeylah. Betul lah tu. So you dapatlah situasi equation tu. So dalam sini, dalam gambar rajah yang diberi ni, kita ada potential energy melawan jarak. Maksudnya kat sinilah dia bercerita pasal kedudukan jarak tu. So apabila dia sampai di sini, ini adalah maksimum. Maksimum maksudnya energi dia sekarang ni adalah 18. Sini 18 sini 8. So kalau dalam nota awak tu tak jelas, yang ni 18, yang bawah ni 8. 8 joule dengan 18 joule. So maksudnya sini adalah maksimum. Maksud dia adalah U ataupun total energy lah. Kat sini total energy. Kenapa kita kata total energy? Sebab sini dia dah maksimum. Kat situ. Kawasan ni dia maksimum. So dia sampai pada X dia 0.15 ataupun maksimum amplitude. A dia 0.15. Energy dia adalah 18 joule. Itu kita kena tahu. So kat sini dia kata the amplitude. Amplitude maka terus ambil lah 0.15 meter. Sini. The period. Okay, period sekarang ni kita nak tengok menggunakan equation apa untuk period ni. Ada cadangan? Ada cadangan? Nombor 11 tu, period dia. Kita diberi equation ni. So daripada equation ni, kita boleh dapat period. Kat mana periodnya tu? Periodnya ada dalam omega square. So you just substitute lah. Iaitu pada U sama dengan 18, M dia 1 kg, A dia adalah 0.15,
So kita boleh dapatlah omega dia. Bila dah dapat omega, maka kita boleh cari period. So maksudnya kat situ, daripada equation U sama dengan setengah M omega square A square. So U dapatlah, sini ganti 18 sama dengan 1/2 darab 1 omega square darab dengan 0.15 square. So omega square bersamaan, so you selesaikan. So dapatlah omega. Dah dapat omega, kita tahu bahawa omega bersamaan 2 pi over T. So you terus boleh selesaikan. Kat situ. Harap jelas untuk situasi ni. Dan untuk velocity of particle when x is 0.1, velocity particle ni, maka kita boleh guna yang equation V sama dengan apa tadi? Selamat lupa pula. Apa tu? Velocity. Oh, yang ni kita guna based on energy punya situation. So kita guna ni. Kita guna setengah mv square. Setengah mv square. Okay. Untuk yang ni, kita guna equation energy. Kita tahu total energy dia bersamaan dengan U campur dengan K. Tetapi sekarang ni dia melibatkan jarak 0.1 ni. 0.1 ni dan energy dia adalah 8. So dalam kat sini energy 0.1 energy 8. Lepas tu dia punya jarak dia 0.1. So dalam situasi ni kita tengok total energy dia adalah 18 dan kat sini energy dia, potential dia adalah 8. So kita dapatkan untuk kinetic dulu. So kinetic bersamaan dengan 10 tolak 8. So dia bersamaan pada waktu di sini, kinetic dia adalah bersamaan dengan berapa? 10 tolak 8, 2 kan? 2 joule. 2 joule. Betul tak 2 joule? Betul kot. 10 pula. Astaghfirullah. Silap. 18. Saya pun dah tertukar dah. 18. 18 tolak 8. Aduh, macam mana boleh terfikir 10 pula. Dah betul kan tadi. So 18 tolak 8 dia 10 joule. 18 tolak 8, 10 joule. So daripada sini 10 joule ni, maka kita guna pula equation kinetic. Disebabkan dia nak cari velocity, maka kita boleh guna yang linear equation lah. Linear equation iaitu K bersamaan dengan setengah M V square. So kita boleh dapat V tu terus. Itu dia punya keadaan dia. Boleh Okay. Lepas tu dia kata force. So untuk force, macam mana kita nak guna force? Bila 0.1. Force di 0.1 jarak dia ni. So apa yang kita boleh buat di sini? Kita tahu sebab dia bergerak, maka force bersamaan dengan ma. Kan? Betul kan? Bersama dengan ma. So A dia tu A dia bersamaan dengan M. A dia bersamaan dengan omega square X. So X dia tu adalah 0.1. Omega dia kita dah cari sebelum ni. So M dia 1 kg. So kita boleh kira lah. Dapat dia punya tu. Dan untuk force, unit dia adalah Newton.
Okey, setakat ni okey? Okey. Okey. Nak rehat dulu ke nak sambung lagi? Yang ni basic untuk nombor 12 ni, untuk sketch dia punya graph. Macam yang ni jugalah bentuk graph dia. Cuma yang ni dia tanya untuk total energy, kinetic energy, potential energy. So kita tahulah situasi dia tu. Dia buat paksi. Tapi paksi dia sini sebab dia kita tahu dia ada maximum energy. Maka kita just buat macam ni je. So sini A, sini A negatif dan sini adalah maximum energy untuk E. So maksudnya sekarang ni bentuk graf dia ni ada tiga bentuk. Satu potential energy, kinetic energy dengan total energy. So potential energy tu dia bercerita pasal pada line maksimum ni. Maksimum ni adalah total energy. Ini adalah total energy ni. Kat sini total energy. Maka untuk potential energy kita tahu dia mesti tinggi di sini. Dia mesti waktu dia kat X dia bermula di sini dan kat X ni dia bermula di sini dan sini dia adalah kosong. So maksudnya bentuk dia adalah U. Tu. Bentuk U ni adalah bentuk U ni adalah potential energy. Bentuk U ni adalah untuk potential energy, manakala dia opposite lah. Satu lagi. Ini adalah kinetic energy. Dan kalau kita tengok, sebabkan sini adalah maksimum total, maka untuk potential dia kat sini tinggi dan kinetic dekat sini ya dia tinggi. Tu dia jadi kinetic. So energy maksimum. Dan di kawasan ni dia adalah 50-50, 50-50. Untuk energy dengan untuk energy potential dengan energy kinetic dia sama kat sini, 50-50. Kalau dia dekat sini ataupun dekat sini, maka potential energy makin berkurang. Tetapi kinetic energy bertambah ni kalau kat sini. Kalau dekat sini pula, ni situasi ni, ni. So maksud kita dapati, kinetic energy bertambah, potential energy berkurang. Tapi kalau area kat sini, dia sebaliknya. Potential energy bertambah, kinetic energy berkurang untuk level ni. So level ni dia sama. Itu yang awak kena tahulah berkenaan dengan situasi energy ni. Dan graf dia mesti ada ni beserta unit Joule dan ni beserta X beserta unit M. Kita letak macam tu je. Lepas tu label dia mesti ada total energy dekat sini, potential energy untuk sini, kinetic energy untuk bentuk ni. So dia biasanya ada 3 markah juga kat sini. Bentuk dia, so maksudnya ada 1, 2, 3. Lepas tu label dia betul. Lepas tu paksi label dia betul beserta unit. So ada 3 markah lah kat sini. Harap jelas untuk situasi ni